Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pembelajaran kita pada hari Jumaat 26 hari bulan 2 tahun 2021 pada pukul 9.30. Cikgu rekod awal kerana pada hari tersebut dan pada waktu tersebut cikgu perlu ke sekolah untuk memberi bantuan awal persekolahan kepada pelajar yang terpilih. Jadi cikgu buat rekod awal. Jadi kamu boleh tengok hasil rekod pembelajaran pada hari ini dan seterusnya kamu buat latihan. Nanti cikgu akan snap gambar dan kamu buat latihan. Okey, faham Okey, seterusnya cikgu present. Okey, kita sambung PDPR kita pada hari ini. Apakah faktor sepunya? Okey, faktor. Kamu dah lihat faktor perdana. Sekarang kamu lihat faktor sepunya. Okey, kita lihat faktor sepunya. Ni, didapati bahawa 1, 2, 3 dan 6 merupakan faktor bagi 18 dan juga 24. Ini bermaksud 18 dan 24 boleh dibahagi tepat dengan 1, 2, 3 dan 6. Jadi, 1, 2, 3 dan 6 disebut sebagai faktor sepunya bagi 18 dan 24. Okey, kita lihat contoh 6. Tentukan sama ada 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Macam mana nak buat tu? Ya, cikgu buka kalkulator. Okey, senang je ni. Bila faktor, maksudnya dia boleh bahagi. Okay, kamu ambil kalkulator, kamu test je. Yang pertama, 24 kamu bahagi dengan 6. Dapat berapa? Jadi kamu ambil kalkulator, kamu tekan 24 bahagi 6. Tak payah tekan lah, 24 bahagi 6. 24 bahagi 6 dapat 4. Okey, seterusnya kamu tekan 36 bahagi 6. 36 bahagi 6, kamu akan dapat 6. Maksudnya 24 ni dia boleh bagi dengan 6. 36 ni juga boleh dibagi dengan 6. Maka 6 ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Tu adalah contoh A. Kita lihat contoh B. Contoh B. 4 ialah faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Ya ataupun bukan. Kita nak tentukan. Jadi kamu bahagi je. Mula-mula kamu bahagi 30 bahagi 4. 30 bahagi 4 kamu dapat perpuluhan. Sebab dapat perpuluhan lah. Sebab tak boleh bagi kan. 30 bahagi 4 mana boleh. Tekan. 30 bahagi 4 dapat 7.5. Maka 30 tidak boleh bagi 4. Kemudian test lagi. 40 bahagi dengan 4. 40 bagi 4 dapat 10. Kemudian test lagi. 60 bagi 4. 60 bagi 4 dapat 15. Maka 40 ni adalah faktor bagi 4. 4 ialah faktor bagi 40. 4 juga adalah faktor bagi 60. Tetapi 4 ni bukan faktor bagi 30. Bukan faktor. Maka sebabkan di sini ada satu yang bukan faktor, ni bukan faktor, maka
4 ni bukan. Maka 4 bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Sepunya ni maksudnya macam kena samalah semua. Dia kena ketiga-tiga ni kena faktor, barulah dia faktor sepunya. Okay, cuba kamu lihat ini kan, yang soalan A tu. 24 bagi 6 sama dengan 4. Maka 6 ni adalah faktor bagi 24. 6 ni juga adalah faktor bagi 36. Maka 6 adalah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Macam tu. Okay, C. 8 ialah faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72. Ya ataupun bukan. Jadi kamu testing je. Mula kamu testing 16 bagi 8. Dapat 2 faktor. Faktor lah ni. 8 ni faktor. 32 bagi 8. Dapat 4. Juga faktor. 8 adalah faktor bagi 32. 48 bagi 8 dapat 6. Juga faktor. 8 ni faktor bagi 48. 72 bagi 8 dapat 9. Maka 8 adalah faktor bagi 72. Apabila keempat-empat ni adalah faktor, 8 adalah faktor bagi keempat-empat nombor ni, maka 8 ialah faktor sepunya bagi 16, 32, 48 dan 72. Macam tu. Okey, faham? Tidak contoh 7. Contoh 7. Senaraikan semua faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64. Okey, senang je ni. Faktor bagi 20. Cikgu buat kat tepi ni. Faktor bagi 20 kita refresh balik. Mula-mula kamu buat macam ni, tulis 20. Kemudian 20 bagi 1. 20 bagi 1 dapat berapa? 20 kan? Kamu tekan kalkulator je senang. Jadi kamu confuse lah. Kalkulator. Kamu tekan. 20 bahagi 1 sama dengan 20. Maksudnya 1 darab 20. Kemudian 20 bahagi 2. 20 bahagi 2 dapat 10. Maksudnya 2 darab 10. Kemudian 20 bahagi 3. Boleh tak 20 bahagi 3? 20 bagi 3 tak dapat, tak boleh. Kemudian 20 bagi 4. Boleh? 5. 20 bagi 4, 5. Maksudnya 4 darab 5. Okey, selepas 4, 20 bagi 5 dapat tak? 20 bagi 5. 20 bagi 5 dapat 4. Dia dah U-turn balik. Dia dah U-turn ke sini. Maksudnya kamu berhenti setakat tu. Maka faktor bagi 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Ni faktor bagi 20. Faktor bagi 20. Kemudian faktor bagi 44. Kamu buat benda yang sama. Buat macam yang cikgu buat, yang faktor bagi 20 buat. Faktor bagi 44. Dapat berapa? Kemudian kamu buat faktor bagi 56 dapat berapa? Faktor bagi 64 dapat berapa? Maka daripada yang penyelesaian dia ni, faktor bagi 44 adalah seperti yang ni lah. Seperti yang ni. Ni faktor bagi 44. Ini faktor bagi 56. Dan ini adalah faktor bagi 64. Ni faktor bagi 20. Kemudian, faktor. Tu adalah faktor tau. Faktor. Kemudian, faktor sepunya. Faktor sepunya. Sepunya ni maksudnya sama lah. Antara keempat-empat nombor ni, yang mana yang sama? Yang sama adalah sini ada 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2. 4, 4, 4, 4. Ada lagi yang sama? Tak ada kan? Maka 1, 2 dan 4 ni ia adalah faktor sepunya bagi 20
44, 56 dan 64. Sepunya ni masuk erti kata lain adalah faktor yang sama. Itulah lebih kurang senang nak cerita. Faktor sepunya ni faktor yang sama. Okey, boleh. Okey, next. Buat latihan ni. Buat latihan ni. Kemudian kita lihat faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar, FSTB. Singkatannya adalah FSTB. Okay, kita telah mempelajari bahawa faktor sepunya bagi 20, faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64 ialah 1, 2 dan 4. Antara faktor sepunya itu, 4 adalah terbesar. Maka nombor 4 disebut sebagai faktor sepunya terbesar bagi 20, 44, 56 dan 64. Jadi, maksudnya, kata mudahnya, faktor sepunya bagi 20, 44, 56 dan 64 adalah 1, 2 dan 4. Antara 1, 2 dengan 4 ni, yang paling besar adalah 4. Yang paling besar adalah 4. Maka 4 adalah faktor sepunya terbesar. FSTB. Okey, faham? Faktor sepunya terbesar boleh ditentukan dengan kaedah menyenaraikan faktor sepunya, pembahagian berulang dan pemfaktoran perdana. Ada 3 kaedah. Okey, kita lihat ni. 3 kaedah ni. Okey, kaedah pertama. Contoh 8. Tentukan faktor sepunya terbesar bagi 18 dan 24. Okey, 18 dengan 24. Okey, kaedah pertama. Kaedah menyenaraikan faktor sepunya. Macam kamu buat sebelum ni, macam cikgu buat sebelum ni. Ni adalah kaedah yang pertama lah ni. Ni kaedah pertama. Kaedah pertama, kamu senaraikan faktor, kemudian kamu cari yang sepunya. Ni kaedah pertama. Kaedah 1. Ni. Faktor bagi 18. Kamu cari faktor bagi 18. 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Faktor bagi 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Itu faktor. Faktor sepunya. Faktor sepunya ni maksudnya yang sama. Mana yang sama? 1, 2, 3 dan 6. Itu faktor sepunya. Faktor sepunya terbesar, antara faktor sepunya, yang mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 6. 6. Antara 1, 2, 3 dengan 6, yang paling besar adalah 6. Maka FSTB bagi 18 dan 24 ialah 6. Macam tu je. Faham? Boleh? Seterusnya, kaedah kedua. Kaedah kedua, kaedah pembahagian berulang. Pembahagian berulang. Ni senang je ni. Tulis kat sini. Nak cari faktor sepunya terbesar bagi 36, 60 dan 72, kamu guna kaedah kedua, itu kaedah pembahagian berulang. Kamu bahagi. Kamu tulis je dulu. 36, 60, 72. Kamu bahagi. Kamu bahagi apabila ketiga-tiga nombor ni boleh bahagi. Ketiga-tiga tu nombor apa? Ni nombor pertama, ni nombor kedua, ni nombor ketiga. Ketiga-tiga nombor ni boleh dibahagilah. Tu. Nak bahagi apa? Yang paling mudah lah. Bahagi 2. 36 bagi 2, 18. 60 bagi 2, 30. 72 bagi 2, 36.
Kemudian boleh bagi lagi tak tiga-tiga nombor ni? Boleh. Bahagi lagi. Bagi apa? Bagi 2. Yang paling mudah lah. 18 bagi 2, 9. 30 bagi 2, 15. 36 bagi 2, 18. 9, 15, 18. Boleh bagi lagi? Boleh. Bagi 3. 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. 18 bagi 3, 6. Boleh bagi lagi ni? 3, 5 dengan 6. Boleh tak? Tak boleh kan? Kalau kamu bahagi 3, 3 ni boleh bagi tapi 5 tak boleh. 6 boleh bagi 3. Kalau kamu bagi 5, 3 ni tak boleh bagi 5. 5 ni bolehlah bagi 5. 6 tak boleh bagi 5. Jadi tak boleh lah. Maka kamu berhenti bagi. Kemudian kamu darabkan yang kat tepi ni. Kat tepi ni. Mudaratkan. Maka faktor sepunya terbesar sama dengan 2 darab 2 darab 3. Jadi dapatlah 12. Macam tu je. Faham? Ni kaedah pembahagian berulang. Okey, seterusnya. Kaedah ketiga, kaedah pemfaktoran perdana. Ni tak payahlah ni. Ni jarang guna ni. Kaedah pemfaktoran perdana. Okay, next. Seterusnya buat latihan ni. A, B, E, F. Yang ni cikgu nak kamu guna kaedah kedua. Kaedah kedua, kaedah pembahagian berulang. Berulang. Seterusnya. Okey, seterusnya kita masuk subtopik 2.2. Gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. GSTK. Kalau sebelum ni kamu belajar faktor. Tapi sekarang kamu belajar gandaan. Sebelum ni kamu belajar faktor sepunya. Sekarang kamu belajar gandaan sepunya. Kalau sebelum ni kamu belajar faktor sepunya terbesar. Sekarang kamu belajar gandaan sepunya terkecil. GSTK. Gandaan ni mudah je. Gandaan. Gandaan ni seperti kata lain tu macam sifir lah. Dia berganda. Macam tu. Okey, tengok ni. Apakah gandaan sepunya? Okey, perhatikan. Gandaan bagi 9. Gandaan bagi 9 adalah 9, 18, 27 dan seterusnya lah. Sifir 9. Itu 9, 18, 27. Lepas 27 apa? 36. Lepas 36, 45. Lepas 45, 54. Dan seterusnya sifir 9. Okey, sekarang kita nak lihat. Gandaan sepunya. Didapati bahawa 24 merupakan gandaan bagi 6 dan 8. Ini bermaksud 24 boleh dibahagi tepat dengan 6 dan 8. Jadi nombor 24 disebut sebagai gandaan sepunya bagi 6 dan 8. Faham tak ni? Sekejap, cikgu tengok ada contoh. Tak apa dah. Tak ada. Cikgu tunjuk. Kita lihat ni. Gandaan bagi 6. Gandaan bagi 6. Gandaan bagi 6 ni maksudnya sifir 6 lah. Sifir 6 apa dia? Sifir 6. 6. Kemudian 12. Kemudian 18. Kemudian 24. Kemudian 30. Kemudian 36.
Okey, stop situ. Ada lagi ni. Kemudian gandaan bagi 8. Gandaan bagi 8 apa dia? 8. Kemudian 16. Kemudian 24. Kemudian 32. Kemudian 40. Kemudian 48 dan seterusnya. Ni gandaan bagi 6 dan ini adalah gandaan bagi 8. Kemudian kamu cari gandaan sepunya. Ini gandaan ni. Gandaan bagi 6. Yang ni adalah gandaan bagi 8. Maka antara gandaan 6 dengan 8, yang mana yang sama ataupun sepunya? Sepunya adalah, kamu cari yang mana yang sama. Yang sama adalah 24. 6 ada 24, sifir 8 pun ada 24. Maka 24 ni, 24 ialah gandaan sepunya. Ya, bagi 6 dan 8. Itu adalah gandaan sepunya. Mudah je. Dalam sifir 6, dalam sifir 8, yang sama ataupun yang sepunya adalah 24. Maka 24 ialah gandaan sepunya bagi 6 dan 8. Macam tu. Tidak, contoh 9. Tentukan sama ada 32 ni gandaan sepunya bagi 2 dan 8 ataupun bukan. Nanti kamu testing macam mana nak buat. Kamu testing, kamu bagi je. Kamu bagi. 32 bahagi 2, 16. Boleh bagi. Maka ia adalah gandaan lah. 32 bahagi 8 dapat 4. Maka 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8. Maksudnya sifir 2 ada 32 dan sifir 8 juga ada 32. Maka 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8. Contoh B. Contoh B ni 60 ialah gandaan sepunya bagi 5, 15, 24 atau bukan. Kamu testing. Kamu bahagi. Pertama, kamu bagi 60 bagi 5 dapat 12. 60 bagi 15 dapat 4. 60 bagi 24 dapat perpuluhan, kan? Dapat perpuluhan. 60 bagi 24. Dapat perpuluhan. Maksudnya dalam sifir 24 ni tidak ada 60 lah. Macam tu maksudnya. Jadi ni dapat perpuluhan. Maka ini adalah gandaan. Ni gandaan. Ni bukan. Maka 60 bukan gandaan sepunya bagi 5, 15 dan 24. Kenapa bukan? Sebab dalam sifir 24 tidak ada 60. Dia kena ketiga-tiga ni ada 60. Ketiga-tiga ni boleh bahagi, maka barulah 60 ialah gandaan sepunya. Tapi sebabkan 2 je boleh, 1 tak boleh bahagi, maka dia bukan gandaan sepunya. Okey, seterusnya. C. 72 ni gandaan sepunya bagi 8, 9, 18 dan 24 ke bukan? Kamu testing. 72 bagi 8, 9. 72 bagi 9, 8. 72 bagi 18, 4. 72 bagi 24, 3. Ketiga-tiga ni adalah gandaan. Maka 72 ialah gandaan sepunya bagi 8, 9, 18 dan 24. Maksudnya apa? Maksudnya sifir 8 ni 8, 16, 24 dan seterusnya ada 72. Sifir 9 ni 9, 18, apa lagi? 3, 27.
dan seterusnya ada 72. Sifir 18, 18. Apa lagi? 36 dan seterusnya ada 72 dan sifir 24, 24. Kemudian 48 dan seterusnya ada 72. Ha, apabila kedua-dua ni ketiga empat-empat ni ada 72, maka 72 ialah gandaan sepunya bagi 8, 9, 18 dan 24. Macam tu. Mudah je. Next. Kita nak lihat contoh 10. Senaraikan 5 gandaan sepunya pertama bagi 2, 3 dan 4. Macam mana nak buat ni? Mudah ni. Maksudnya apa? Maksudnya dalam sifir 2, sifir 3, sifir 4, dia nak 5 yang sama. 5 gandaan yang sama. 5 gandaan yang sama. Macam mana nak buat? Senang je. Kamu lihat. Pertama, kamu buat sifir 2 ataupun gandaan 2. Sifir 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Kemudian kamu buat gandaan ketiga, sifir 3. 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Kemudian kamu buat gandaan 4 ataupun sifir 4. 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Kemudian kamu cari yang sama ataupun yang sepunya. Yang sepunya yang mana? Inilah 12, 12, 12. Kan? Okey. Maka 12 ni adalah gandaan sepunya yang pertama. Yang pertama 12. 12. 12 ni baru yang pertama. Dia nak 5 gandaan sepunya pertama. Dia nak 5. Dia nak gandaan sepunya yang kedua, gandaan sepunya yang ketiga, gandaan sepunya yang keempat dan gandaan sepunya yang kelima. Kalau kamu nak senaraikan sifir ni, panjanglah ni. 14, 16, 18, 15, 18, 21, 16, 20, 24 dan seterusnya. Nak cari yang sama, panjanglah. Jadi, kaedahnya kamu cari yang sama yang pertama. Kemudian untuk dapatkan gandaan sepunya yang kedua, kamu cuma darab 2 je. 12 ni kamu darab 2. 12 darab 2 dapat berapa? 24. Maka gandaan sepunya yang kedua adalah 24. Kemudian yang ketiga kamu darab 3. 12 darab 3 dapat 36. Jadi 36. Yang keempat kamu darab 4. 12 darab 4 dapat 48. 48. Dan gandaan sepunya yang pertama, 5 yang pertama, kemudian kamu darab 5. 12 darab 5 sama dengan 60. 60. Jadi kamu dah senaraikan 5 gandaan sepunya pertama bagi 2, 3 dan 4. Inilah. Ni. Maksudnya apa? Maksudnya sifir 2, sifir 3, sifir 4 ada yang sama iaitu 12. Yang pertama 12, yang kedua 24, yang ketiga 36, yang keempat 48 dan yang kelima adalah 60. Gandaan 2 ada 24, 12, 24, 36, 48, 60. Gandaan ketiga ada 12, 24, 36, 48, 60. Dan gandaan yang keempat juga ada 12, 24, 36, 48 dan 60. Yang samalah ni, yang sepunya. Macam tu. Buat latihan ni.
Hmm. Okey, seterusnya. Seterusnya, kita yang terakhir ni. Apakah gandaan sepunya terkecil? GSTK. Tengok ni. Kita telah mempelajari bahawa gandaan sepunya bagi 6 dan 8 ialah 24, 48, 72 dan 96. Antara gandaan sepunya itu, gandaan sepunya pertama 24 bernilai paling kecil. Maka 24 disebut sebagai gandaan sepunya terkecil ataupun singkatannya GSTK bagi 6 dan 8. Okey, GSTK boleh ditentukan dengan kaedah menyenaraikan gandaan sepunya, menyenaraikan pembahagian berulang, pemfaktoran perdana. Okey, boleh lihat kaedah yang pertama. Tentukan gandaan sepunya terkecil. GSTK bagi 2 dengan 3. 2 dengan 3. Guna kaedah menyenaraikan gandaan sepunya. Jadi ini mudah ni. Kamu senaraikan sifir 2, iaitu 2, 4, 6, 8, 10. Kamu senaraikan sifir 3 ataupun gandaan 3, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Maka kamu cari yang sama. Yang sama adalah 6. Ada lagi yang sama? Ada? Ada. Ni 12. 12 pun sama juga ni. Sama juga. Tetapi antara 6 dengan 12 yang paling kecil adalah 6. Maka gandaan sepunya terkecil ialah 6 sebab dia terkecil. Tu kaedah menyenarai gandaan sepunya. Okey, seterusnya kita tengok pembahagian berulang. Ni. Ni soalan B. Tentukan gandaan sepunya terkecil bagi 3, 6 dan 9 menggunakan kaedah pembahagian berulang. Cikgu buat kat sini. Kalau sebelum ni, FSTB, faktor sepunya terbesar, kamu guna kaedah pembahagian berulang, kamu bahagi apabila ketiga-tiga ataupun kedua-dua nombor tu boleh bahagi. Kalau ada salah satu tak boleh bahagi, kamu berhentilah. Tetapi berbeza dengan GSTK, kamu bahagi sampailah ketiga-tiga nombor tu dapat 1. Cikgu buat kat sini. Guna kaedah pembahagian berulang untuk 3, 6, 9. Kamu tulis 3, 6, 9. Guna kaedah pembahagian berulang, bahagi. Tiga-tiga ni boleh bagi berapa? Boleh bagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Bagi sampailah dapat 1. Sini dah jadi 1, turun 1. 2. 2 nak jadi 1 macam mana? Kena bahagi 2. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 boleh tak? 3 bagi 2 tak boleh. Jadi turun sini 3. Bagi lagi 1. Ni dah jadi 1, ni dah jadi 1. 3 belum jadi 1. Nak jadikan 3 jadi 1 kena bahagi 3. 3 bagi 3, 1. Apabila sini dah jadi 1, 1, 1, maka kamu darab je yang kat tepi ni. Maka gandaan sepunya terkecil bagi 3, 6, 9 adalah 3 darab 2 darab 3. Jadi adalah 18. Tu dia maksud dia. Maksudnya apa? Maksudnya sifir 3, sifir 6, sifir 9, gandaan sepunya terkecil adalah 18. Maksudnya sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan seterusnya. Sifir 6, 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Sifir 9, 9,
18, 27, 36 dan seterusnya. Yang sama, keadaan yang sama adalah 18, 18, 18. Ada lagi yang paling kecil? Tak ada kan? Maka 18 adalah keadaan sepunya yang terkecil bagi 3, 6 dan 9. Itu maksud dia. Okey, seterusnya buat latihan ni. Ni pun guna kaedah pembahagian berulang. Kaedah pembahagian berulang. Ada lagi? Bab 2. Okey, maka habislah bab 2. Dah habislah bab 2. Okey, tu je pembelajaran kita, PDPR kita pada hari ini. Ada apa masalah, kamu boleh PM cikgu. Okey, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Jangan lupa buat latihan. Stop presenting. Stop recording.